Selamat sejahtera semua, nama saya Dinesh Halaki Kandisan. Nombor matrik saya adalah 10 DDT 22F1049. Dan hari ini, saya dan kumpulan saya akan menerangkan tentang perbezaan agama dan moral. Hari ini saya akan memperkenalkan tentang sifat-sifat bermoral. Sifat-sifat bermoral adalah seseorang individu yang boleh dilihat daripada pelakuannya yang menggambarkan sikap pemikiran kejiwaan. Ia juga mempunyai fahaman tersendiri kerana terdapat pelbagai pendapat orang lain. Terdapat 3 prinsip utama iaitu prinsip keadilan, prinsip altruisme dan juga prinsip autonomi. Selamat datang kepada semua. Nama saya Dinesh Halaki Kandisan dari kelas DDT 1B. Nombor matrik saya adalah 10 DDT 22F1054. Hari ini saya ingin menerangkan tentang prinsip keadilan. Prinsip keadilan merupakan sikap dan tingkah laku sesama manusia dalam menegakkan keseimbangan dengan keseimbangan pemikiran, perasaan, pertuturan dan pengakuan. Prinsip keadilan ini melibatkan sebarang perbuatan adil terhadap diri sendiri dan orang lain. Apabila seseorang membuat keputusan bagi sesuatu dilema moral, prinsip keadilan ini digunakan sebagai nilai asas. Prinsip keadilan merupakan satu piawai yang penting dalam penilaian moral dan prinsip ini amat berkaitan dengan pemikiran atau penaklukan. Apabila konsep ini dipegang oleh seseorang individu, maka individu tersebut akan sentiasa berfikiran secara rasional dalam apa-apa jua keadaan. Saya ingin menerangkan contoh situasi yang berkaitan dengan prinsip keadilan. Contoh situasi 1. Di sekolah A, guru besar sentiasa menyuruh guru X membuat kerja-kerja pentadbiran sekolah. Akibatnya guru X tiada ada masa langsung untuk dirinya dan keluarganya, sedangkan terdapat ramai guru di sekolah A yang tidak mempunyai banyak kerja. Perkara tersebut membuktikan salah guna kuasa oleh guru besar sehingga membawa kesan negatif kepada kehidupan guru X tersebut. Dengan menggunakan prinsip keadilan, guru besar patutlah menyuruh guru lain membuat kerja-kerja pentadbiran sekolah tersebut. Contoh situasi 2. Fatimah telah menjadi ibu kepada 2 orang anaknya. Fatimah sentiasa memberi hadiah atau barang yang terbaik untuk anak bongsunya dan sentiasa memarahi anak sulungnya. Hal ini disebabkan anak bongsunya lebih pandai daripada anak sulungnya. Dia sentiasa memburukkan nama anak sulungnya dan memuji anak bongsunya di depan jiran-jirannya. Ibu Fatimah ini telah melanggar prinsip keadilan dan ini akan mendatangkan akibat yang buruk pada masa depan anak sulungnya. Secara adil, Fatimah perlulah menyayangi kedua-dua anaknya secara sama rata agar mereka akan jadi pandai dan menjadi lebih baik pada masa hadapan. Terima kasih. Salam sejahtera. Nama saya ialah Tarminda Naraki Kunalan. Nombor pendaftaran saya ialah 10 DDT 22F1076. Soalan nombor 2. Terangkan kepada prinsip utama insan bermoral berserta contoh dan huraian. Selain daripada prinsip keadilan, terdapat 2 lagi prinsip iaitu prinsip altruisme dan prinsip autonomi. Prinsip altruisme. Berdasarkan pendapat Nigel Thomas pada tahun 1970-an, altruisme ialah sesuatu sikap atau perbuatan yang dapat menyenangkan, memanfaatkan dan prihatin terhadap orang lain. Altruis membawa maksud orang yang pemurah dan dermawan. Seseorang individu yang bersifat altruisme haruslah mempunyai sifat empati, toleransi serta boleh percaya untuk menerima orang lain. Jadi secara ringkasnya, prinsip ini merujuk kepada sebarang tingkah laku atau pertimbangan moral yang melibatkan atau berhubung rapat dengan orang lain. Sekiranya perasaan ini digunakan semasa membuat pertimbangan moral, justru keputusannya adalah lebih berperi kemanusiaan dan bermoral. Selain itu, prinsip ini juga bermakna bahawa kita melayani orang lain sebagai sesuatu matlamat dan bukan sebagai alat kerana semua orang mempunyai pandangan dan matlamat tersendiri. Tetapi ini tidak bermakna bahawa pandangan orang lain patut diterima jika kita menilaikan bahawa pandangan mereka adalah tidak logik atau munasabah dan dianggap tidak baik atau salah dari segi moral. Contoh 1.
Seluruh dunia tanpa mengira bangsa telah bersatu padu menjubakkan tenaga dalam bentuk tenaga dan wang ringgit untuk membantu mangsa tsunami di India, Aceh, Bangkok dan lain-lain lagi. Ini dapat membantu meringankan beban yang ditanggung oleh bangsa-bangsa yang masih hidup dan anak-anak yang kehilangan ibu bapa. Prinsip otonomi. Konsep otonomi melibatkan pertimbangan serta kebebasan dalam memilih untuk melakukan sesuatu perbuatan atau sebaliknya. Konsep ini bermaksud membenarkan seseorang individu tersebut untuk bebas membuat apa yang diingini atau memberi sebab-sebab tertentu jika seseorang itu dihalang daripada melakukan apa yang dirasakannya baik. Pertimbangan atau tindakan seseorang tidak boleh dikategorikan sebagai bermoral jika dia melaksanakan sesuatu perkara yang disebabkan oleh paksaan dari luaran atau kepatuhan kepada otoriti secara membuta tuli. Ini disebabkan individu yang berkenaan tidak berupaya untuk bertingkah laku secara rasional dan adil. Individu ini tidak melaksanakan tanggungjawab moral tetapi hanya mematuhi perintah daripada kuasa luar. Walau bagaimanapun, prinsip otonomi ini tidak merangkumi perkara-perkara yang boleh meruntuhkan atau memusnahkan kebajikan orang lain. Sekiranya tindakan seseorang itu memudaratkan orang lain atau melakukan sesuatu yang berkepentingan kepada diri sendiri, maka ia boleh dikatakan sebagai menyalahgunakan konsep otonomi tersebut. Contoh 1. Hashim memilih untuk tidak merokok kerana dia sedar bahawa merokok membahayakan kesihatan. Dia tidak merokok kerana bukan takut dimarahi oleh ibu bapa, tetapi kerana kesedaran dalaman yang tinggi dan tidak mudah dipengaruhi oleh sesiapa pun. Contoh yang kedua. Nur Hadi memilih tidak untuk membakar sampah sarap atau membuang sampah di merata-rata tempat secara suka hati. Hal ini kerana dia menyedari bahawa perbuatan ini akan menyebabkan pencemaran global. Dia mempunyai ilmu pengetahuan tentang melindungi alam sekeliling dengan sempurna, tetapi bukan disebabkan takut akan dihukum atau didenda oleh pihak berkuasa. Secara kesimpulannya, individu yang bermoral perlu mengikuti prinsip-prinsip moral iaitu keadilan, altruisme dan otonomi. Individu moral seharusnya peka dan memahami terhadap keperluan peraturan dalam masyarakat, mempunyai sifat-sifat kepribadian mulia, mendukung etika seperti kemurahan hati dan kemanusiaan. Terima kasih. Nama saya ialah kami Prasana Lelaki Ganesan, nombor matrik saya 10 DDT 22F1083. 4 ciri-ciri orang yang bermoral dan tidak bermoral. Ciri-ciri orang bermoral. Manusia yang bermoral adalah orang yang mulia akhlaknya dan tinggi kepribadian. Kemuliaan ini termasuk dari segi rohani dan jasmani. Contohnya, menjaga kebersihan dari segi fizikal atau mental, memahami perasaan dan dapat nilai pandangan orang lain terhadap sesuatu situasi. Seterusnya, mempunyai sikap bertanggungjawab dan bekerjasama dalam menjalankan sesuatu tugas agar menjamin hasil yang baik dan bermutu tinggi. Menunjukkan sifat murah hati, bertimbang rasa, sedia memaafkan dan saling memahami serta peka terhadap keperluan orang lain sebelum mengambil tindakan. Seterusnya, ciri-ciri orang tidak bermoral. Tidak hormati sesiapa yang tua maupun muda. Mencuri hak ataupun harta benda orang lain. Tidak mengikuti peraturan dan undang-undang. Sentiasa berfikir negatif dan bersifat negatif. Yang akhirnya tidak mematuhi peraturan ataupun ajaran agama dan tidak percaya atas kewujudan Tuhan. Terima kasih. Selamat sejahtera. Nama saya Mokan Analaki Sundar.
Dan nombor matrik saya 10 DDT 22 F1079. Jadi, hari ini saya ingin menjelaskan tentang kesimpulan dan pengajaran bagi sifat-sifat individu yang bermoral. Kesimpulannya, individu yang bermoral perlu mengikuti prinsip-prinsip bermoral, iaitu keadilan, altruisme dan autonomi. Hal ini menyebabkan mereka berfikiran rasional semasa membuat keputusan, bertoleransi dan juga menghormati orang lain, bertanggungjawab melaksanakan tugas tanpa paksaan daripada kuasa luar, dan sentiasa berfikiran positif. Individu yang bermoral membina insan yang mulia, berminda positif, emosi yang terkawal dan juga fizikal yang cerdas. Individu tersebut mempengaruhi dan mewujudkan sebuah kalangan yang aman, sejahtera dan juga sihat. Kalangan masyarakat yang bermoral akan mengharumkan nama negara di mata dunia. Oleh itu, kita sebagai individu yang bermoral harus bertanggungjawab mengikuti prinsip-prinsip bermoral supaya dapat menjaga imej sendiri dan juga keluarga, dapat dihormati antara kalangan masyarakat dan juga dapat mengharumkan nama negara kita. Terima kasih.